Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Zahid selaku penerusi majlis. Yang dimuliakan Tuan Guru kita Syekhuna Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Yang diraikan para santri, para ibu ayah, hadirin dan hadirat, juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah kita berkumpul minggu ini untuk meneruskan rutin mingguan di Zawiyah Nasiriyah, meneruskan kajian kitab Tafsir Nurul Ihsan dan Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita, dan juga meneruskan kajian kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sunanis Salah ala Madhabil Imam Syafi'i karangan Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab 500 sunat-sunat di dalam solat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan alhamdulillah kita dah sampai ke sunat yang ke-405 pada minggu lepas. Kita akan sambung terus pada sunat yang berikutnya, sunat yang ke-406. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. An tu'adda fil masjid. Sunat yang ke-406, kata musannif, an tu'adda fil masjid. Disunatkan untuk melaksanakan solat di dalam masjid, termasuk di dalam salah satu sunat daripada 500 sunat yang disebutkan oleh musannif adalah mendirikan solat di masjid. Dan kita dah sebut sebelum ni, mendirikan solat di masjid, perintah untuk mendirikan solat di masjid khususnya ditekankan pada solat fardu. Kerana solat selain fardu, solat sunat, ada sebahagian solat sunat yang kita lebih baik dilaksanakan di masjid, dan ada sebahagian solat yang lain afdalnya dilaksanakan di rumah. Tapi dengan syarat-syarat yang kita sebutkan sebelum ni, kalau seorang itu tabiatnya melaksanakan solat di rumah, dia tabiatnya boleh sembahyang di rumah, maka dia solat sunat di rumah, itu lebih afdal bagi dia. Tapi kalau seorang bukan secara tabiatnya solat di rumah, dia kena solat di masjid untuk nak bagi ada ruh dalam ibadat dia, kalau dia yang macam tu, maka kesemua solat dia itu lebih baik dilaksanakan di masjid. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, tahajud sekalipun, kalau dia rasa di masjid je yang dia boleh buat, maka lebih baik bagi dia untuk solat di masjid. Bangun awal pukul 3 pagi, lepas tu terus ke masjid. Itu yang terbaik bagi dia. Ataupun sebaliknya, kalau dia boleh sembahyang di rumah, maka afdal untuk dia solat di rumah, tahajud di rumah, solat sunat ba'diyah di rumah. Sebab apa? Sebab solat ni cahaya. Dengan sembahyang tu, dengan solat di rumah tu, dia akan mencahayakan rumah kita. Dan ada dalam hadis Nabi sebut, jangan jadikan rumah kita tu seperti tanah perkuburan. Tanah perkuburan, orang-orang mati tak ada amalan. Amalan apa pun tak ada. Jadi bagi ada amalan di rumah kita. Jadi siapa yang nak beramal tu, kita lah. Jangan berharap makhluk-makhluk lain yang ada dekat dalam rumah tu yang bukan manusia untuk beramal. Boleh jadi jin ada untuk beramal, boleh jadi. Tapi maksudnya yang nak minta beramal tu kita lah yang beramal kat rumah kita untuk mencahayakan rumah kita. Tu kalau duduk seorang. Kalau berkeluarga, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab dengan amalannya itu akan memberikan tunjuk ajar kepada anak-anak, akan memberikan tunjuk ajar kepada ahli keluarga. Jadi dalam sunat yang ke-406 ni, kata musannif, an tu'adda fil masjid,
sunat untuk didirikan sembahyang solat itu di masjid seperti yang kita fahami sebelum ni, iaitu khususnya solat fardu 5 waktu, dan juga solat sunat qabliyah bagi setiap solat fardu qabliyah, zuhur ataupun solat sunat subuh. Afdal juga dilaksanakan di masjid. Sebab apa? Sebab dia akan bersangkut dengan sunat-sunat yang akan datang. Dalam sunat-sunat lain yang kita akan sebutkan insya-Allah, sunat untuk tunggu solat di masjid, dan sunat untuk datang ke masjid lebih awal, sebelum azan tu dah datang lah, sebelum masuk waktu tu dah sampai dah ke masjid. Sunat untuk buat macam tu. Jadi bila sampai awal ke masjid, selepas masuk waktu, tu sembahyang qabliyah di masjid. Jadi akan terhasil banyak kebaikan kat situ, akan terhasil banyak pahala sunat kat situ. Dan dalam sunat yang ke-407, al-hirsu alal masjidi afdal, berusaha solat di masjid adalah lebih baik. Sunat yang ke-407 adalah penekanan semula pada sunat yang sebelumnya, sunat yang ke-406. Sunat yang ke-406 tu musannif kata solat buat kat masjid dan diulang semula dalam sunat yang ke-407 tu, kata musannif, al-hirsu alal masjidi afdal, berusaha solat di masjid adalah lebih afdal. Jadi pengarang Al-Imam Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah tekankan sungguh untuk sembahyang di masjid. Memang tekankan sungguh. Dia ulang dua kali di dalam sunat yang ke-406 dan sunat yang ke-407. Baik. Adakah surau sama macam masjid? Kan dalam sunat ni kata sembahyang dekat masjid tu lebih afdal. Ya, kita usaha untuk sembahyang kat masjid daripada rumah berjalan ke masjid. Kalau surau pula macam mana? Surau kan kalau dekat tempat kita, satu kampung tu kadang-kadang ada 2-3 surau. Kalau ada bahagian hulu ada satu surau kat bahagian hulu, kat bahagian hilir pula ada satu surau, kat tengah-tengah pula ada satu surau. Jadi satu kampung tu boleh ada dalam 2-3 surau. Tapi kalau masjid, satu kampung tak ada 2-3 masjid. Masjid pula dia ikut qaryah kan, dia satu qaryah dia bahagi beberapa kampung, dia tak boleh buat ikut dan masjid. Surau pun sama, tak boleh buat ikut dan. Tak boleh buat ikut dan juga. Kalau macam nak buat surau, kita buat surau tak boleh juga. Dia kena dapat persetujuan, kena dapat kelulusan daripada Jabatan Agama apa semua dulu. Jadi seolah-olah macam sama surau, masjid. Surau tempat kita buat jemaah, masjid pun kita buat jemaah juga. Cuma bezanya surau tak boleh buat sembahyang Jumaat lah. Yang sembahyang Jumaat buat di masjid saja. Tapi tujuan daripada pembinaan masjid dan surau, tujuannya adalah sama, iaitu untuk nak menzahirkan syiar Islam. Solat jemaah adalah salah satu daripada syiar Islam. Syiar Islam ni cukup banyak syiar Islam. Azan syiar Islam. Azan bila mana dikumandangkan, kita lah ni pula kita guna mikrofon. Jadi mikrofon pula bukan mikrofon macam dulu. Mikrofon yang zaman lah boleh dengar sampai ke 2-3 kampung. Lepas tu kalau satu kampung tu ada 2-3 surau, 3 surau tu akan azan. Serentak bunyi azan sekali. Itu semua syiar Islam. Syiar Islam ada banyak. Solat jemaah syiar Islam. Azan syiar Islam. Bersedekah pun syiar Islam. Apa-apa sahaja yang kita laksanakan secara beramai, khususnya solat jemaah, yang mana bila kita laksanakan secara beramai ini akan diperlihatkan kepada orang kita sendiri ataupun orang bukan agama kita. Jadi benda ni adalah syiar. Solat jemaah kita buat, kita ramai-ramai ke masjid ni sebab apa? Kita nak tunjuk ni adalah kita. Kita umat Islam ni macam ni. Kita akan bersepakat, ada masa kita akan bersama untuk beribadat kepada Allah. Dan masa yang lainnya kita buat kerja masing-masing. Dan juga dengan bila adanya syiar yang macam ni, sembahyang jemaah, dalam waktu ni jugalah waktu solat jemaah ni lah, kita nak tunjukkan akhlak kita sebagai muslim. Kita ke masjid, menjaga akhlak kita ke masjid tu kita jaga akhlak kita sebagai muslim, yang mana ni boleh boleh dizahirkan, boleh ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi kalau ke masjid, kerja duk curi kasut, lepas tu kasut pun berterabur, sat duk sini, ada yang sebahagian duk sini, ada sebahagian duk sana, ada sebelah duk kat sini, ada sebelah duk kat sana. Lepas tu kereta pun parking merata, duk letak kat tengah-tengah jalan, orang nak lalu tak boleh, blok sana blok sini.
Jadi kalau benda-benda macam ni berlaku, orang bukan Islam nampak, dia nampak benda yang kita buat tu, benda yang berlaku tu, dia dah mengubah pandangan dia berkenaan dengan agama kita. Dia dah mengubah pandangan dia. Jadi tak tercapai maksud yang kita nak. Bukan itulah tujuan utama. Bukan tu tujuan utama kita solat jemaah. Solat jemaah ni bukan tujuan utama dia kita nak tunjuk dekat orang. Solat jemaah dia ni ada kelebihannya pada solat jemaah tu sendiri. Tapi terangkumnya dalam solat jemaah tu dia adalah syiar agama Islam. Jadi bila syiar agama Islam ni bila benda ni bila kita buat secara berjemaah, dia akan terzahir. Sebab apa? Sebab kita buat ramai. Kita buat kat masjid, buat kat masjid. Kalau masjid tu penuh 800 orang akan berkumpul pada satu masa. Jadi benda ni akan menarik perhatian. Semua orang akan perasan. Semua orang akan nampak benda ni. Jadi waktu ni lah kita nak tunjukkan adab yang terbaik. Dan benda ni tak boleh buat-buat. Benda ni tak boleh nak tunjuk-tunjuk kata kita terbaik pada waktu ni. Lepas tu pada waktu lain kita berkelahi. Tak boleh. Dia akan berlaku dengan tabiat kita sendiri. Jadi benda ni memakan masa. Nak tarbiyah, nak memperbaiki ke arah tu dia memakan masa. Jadi itulah yang dibuat oleh tuan guru kita, yang dibuat oleh ulama-ulama kita, tok-tok guru kita, untuk nak memperelokkan amalan kita, nak memperelokkan akhlak kita, memperelokkan syakhsiah kita. Dan dia akan makan masa yang panjang. Kita tak tu hadir ke kuliah sekali, hadir ke ceramah sekali, lepas tu terus baik semua. Semua pergi sembahyang jemaah, kasut dah tak hilang dah. Lepas tu dah tak ada blok jalan dah. Lepas tu tak ada amal lambat dah. Dia tak akan berlaku macam tu. Dia akan makan masa. Jadi solat jemaah adalah syiar agama Islam, syiar kita. Jadi pembinaan surau dan masjid kedua-duanya adalah sama. Tujuan pembinaannya, surau nak bagi orang sembahyang jemaah, nak bagi terhasilnya maksud daripada nak selesaikan tanggungjawab kita daripada solat jemaah fardu kifayah. Sekurang-kurangnya dekat satu kampung tu kena juga ada jemaah didirikan. Tapi ada 2-3 surau. 3 surau tu laksanakan solat jemaah. Sebab apa? Sebab untuk nak mudahkan pula, kalau yang jauh nak ke masjid dia boleh juga boleh ke surau. Tak cukup dengan solat jemaah saja lah ni, surau pun dah banyak dah pengisian, ada ceramah, ada kuliah selepas solat. Jadi surau pun seakan-akan masjid. Jadi kalau kita faham dengan kehendak mendirikan solat jemaah dan menzahirkan syiar Islam, maka surau sama macam masjid. Cuma masjid lebih ramai. Dan dia kena termasuk dalam perbincangan sebelum ni yang kita sebutkan. Ya memang kalau seorang tu nak cari jemaah, kalau dekat satu kampung dia jemaah banyak, ada kat surau ni buat jemaah, kat masjid buat jemaah, pada waktu tu lebih afdal dia untuk ke masjid. Dan kalau tak ke masjid dan dia ada beberapa pilihan surau yang dia nak pilih, selalunya dia akan ke surau yang dekat dengan rumah dia lah. Dia akan dekat dengan rumah dia. Tapi kalau dia nak pilih di antara surau-surau, maka dia pilih yang ramai. Sunat untuk pilih jemaah yang ramai. Kecuali dengan syarat-syarat yang kita sebutkan sebelum ni, lebih baik bagi dia untuk pilih jemaah yang sedikit. Kalau jemaah yang ramai itu imamnya ahli bid'ah contohnya, ataupun ataupun jemaah yang ramai itu terbina di atas syubhah, ataupun jemaah yang ramai itu kaza wa kaza. Dan juga ataupun dia orang yang diperlukan di surau tu, dia perlu ada. Kalau tak ada, jemaah tak boleh nak dilaksanakan. Maka lebih afdal bagi dia untuk sembahyang dekat tempat yang jemaah yang sedikit. Itu ada yang kita dah cerita dah minggu lepas. Tapi antara masjid dan surau, kalau kita tengok kepada maksud menzahirkan syiar Islam dan mendirikan jemaah, maka masjid sama seperti surau. Sama saja. Dekat surau sembahyang jemaah akan terhasilnya, pahala jemaah akan terhasil. Sama saja dekat masjid. Cuma bila musannif kata antu ada fil masjid kat sini, maksud dekat masjid kat sini adalah masjid, bukannya surau. Kalau kita nak faham kata surau pun sembahyang jemaah juga, surau pun ada syiar Islam juga, ada azan yang kuat. Lepas tu ada dekat surau pun boleh buat amalan. Surau lah ni pun bukannya lekeh-lekeh dah lawa dah. Surau pun sama macam dengan masjid. Maka surau waktu tu sama macam masjid pada sudut kehendak dibinanya surau tu untuk mendirikan solat jemaah, untuk nak selesaikan kita daripada tanggungjawab melaksanakan fardu kifayah. Jadi bila solat dilaksanakan secara berjemaah di surau,
akan terhasilnya pahala jemaah. Jadi di surau itu lebih baik daripada jemaah di rumah, jemaah dengan ahli keluarga di rumah ataupun jemaah dengan kawan-kawan kat rumah. Nak banding dengan jemaah dekat surau, surau lagi baik. Surau pada sudut didirikan jemaahnya pada waktu tu dengan terzahirnya syiar, dia sama macam dengan masjid. Sama macam dengan masjid. Dia tak sama macam dekat rumah. Walaupun kat rumah kita sembahyang jemaah ramai, 10 orang, 20 orang, tapi dia tak sama macam dekat surau sebab dekat rumah ni dia tertutup. Kalau dekat masjid ni dia terbuka, dia akan menzahirkan syiar pada waktu tu. Jadi pada sudut menzahirkan syiar Islam dan didirikan jemaah di tempat itu, surau sama dengan masjid. Tapi yang disebutkan oleh musannif, yang disebutkan oleh pengarang, mengatakan solat lebih baik didirikan di masjid. Maksud masjid kat sini adalah masjid yang kalau di tempat kita ni dibahagikan ikut qaryah. Sebab dekat masjid disunatkan untuk iktikaf. Iktikaf boleh di masjid saja. Surau tak boleh iktikaf. Solat sunat tahiyatul masjid boleh di masjid. Di surau tak boleh solat sunat tahiyatul masjid, tak boleh. Dan juga kerana adanya kelebihan-kelebihan ni di masjid, maka sembahyang di masjid itu adalah lebih afdal. Tapi bila kita sembahyang di surau, terhasil juga fadilat jemaah. Lebih-lebih lagi dengan surau pun dah dilaksanakan solat jemaah di surau dengan ramai 5 waktu. Setiap waktu tu ada solat jemaah di surau. Lebih-lebih lagi kita pada waktu lah kita nak menghidupkan suasana, nak menghidupkan semula surau tu, nak panggil orang yang daripada tak sembahyang, nak ajak sembahyang. Yang sembahyang sendirian sebelum ni nak ajak sembahyang berjemaah, maka buat di surau. Maka tu lebih, yang itu dah cukup baik, yang tu lebih baik daripada tak sembahyang langsung, daripada sembahyang sendirian. Maka lebih baik dilaksanakan secara berjemaah. Dan untuk nak ke masjid pula jauh, tengok-tengok ada surau kat dekat, ada surau dekat dengan rumah, tiba-tiba surau tak hidup, jadi malah juga dia nak beribadat. Jadi inisiatif daripada setengah daripada ahli kampung ni nak hidupkan surau ni memang usaha yang sangat terpuji. Kita nak hidupkan surau, lepas tu nak diadakan, nak ada bilal khusus pula. Ni usaha, khususnya usaha ni lah, usaha ahli-ahli kampung, usaha orang tua-tua kita. Yang usaha ni orang-orang muda kebanyakannya tak nampak bahawa ni pembinaan generasi yang sangat penting. Sebab macam itulah kita nak bina akhlak kita, nak bina generasi kita, nak bina roh kita dengan ibadat. Didirikan tempat-tempat ibadat yang macam tu, dihidupkan semula tempat-tempat ibadat macam dengan surau. Kalau ada 3 surau kat kampung tu, tiga-tiga berfungsi, hanya tiga-tiga didirikan solat jemaah. Maka ni memang satu amalan yang sangat terpuji. Sunat yang ke 308, al-hirsu ala solati khalfal imami afdal. Sunat yang ke 308, 408, berusaha solat berbetulan di belakang imam adalah lebih baik. Jadi kalau dalam jemaah yang ramai, lebih baik adalah solat untuk di belakang imam. Jadi nak dapat kelebihan ni, nak dapat tempat solat di belakang imam ni, kau mana pun kena datang awal, kena mai awal ke surau, kena mai awal ke masjid, barulah boleh sembahyang kat belakang imam. Bukannya kita nakkan fadilat sembahyang kat belakang imam ni, habis kita tolak-tolak orang ke tepi semata-mata nak duduk kat tempat belakang imam tu. Dah kalau mari lambat, buat cara mari lambat, duduk kat belakang. Tapi tak jugalah masa ni, sebab walaupun mari lambat, waktu sembahyang ni orang akan buka ruang, masuk. Dia yang tepatnya bukan kita suruh orang masuk, kita yang masuk. Kalau kita nampak ruang kosong, yang tu yang paling tepat. Kita masuk kalau nampak ruang kosong, kita masuk. Kita bukannya suruh orang masuk. Lebih-lebih lagi kalau duduk kat depan kita. Jadi jangan angkat takbir lagi. Kita akan jumpa dalam sunat yang akan datang, insya-Allah. Kita angkat takbir lepas dah sama soft dah tak ada dah kosong kat depan kita. Waktu tu kita angkat takbir. Jangan angkat takbir lagi waktu kosong kat depan tu. Jadi saya lagi payah pula nak berjalan. Tu kalau dia nak berjalan lah, kalau dia nak melangkah selangkah, nak penuhkan soft yang kat depan tu. Jadi kalau dia tak melangkah juga, kosong pula. Kosong dekat jemaah soft yang kat depan tu. Jadi benda macam ni menghilangkan fadilat jemaah. Jadi al-hirsu ala solati khalfal imam, berusaha untuk solat di belakang imam, itu akan terhasilnya fadilat jemaah yang banyak bagi yang sembahyang dekat
belakang imam tu. Fadilat jemaah akan terhasil bagi semua yang duduk belakang ke yang depan ke, tapi kelebihan yang cukup tinggi semayang kat belakang imam. Dia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Sebab apa? Sebab antaranya duduk kat belakang imam ni kita akan dengar bacaan imam yang dengan lebih jelas, dan kita tak akan sibukkan diri kita dengan memandang jemaah yang kat depan kita. Lebih-lebih lagi kalau jemaah kat depan kita tu perangai macam-macam. Sat duk garu telinga lah, sat duk berbetul kepiah lah, ganggu kita. Jadi bila nak dapatkan saf belakang imam ni, kok mana pun kena datang awal, kena sampai awal. Disebut dalam Tuhfatul Habib, yustahabbu lil ma'mum an yubadara ila salati fi as-saffil awwal lima'nayain ahduhuma istima'u qira'at al-imam. Kita dituntut untuk sembahyang di belakang imam kerana ada dua makna. Maksudnya ada dua kelebihan pada waktu itu. Yang pertama, mendengar bacaan imam. Athani anna al-musalli fi as-saffil awwal akhsha' li adam ishtighal al-musalli biman amamahu wajhatil yamin afdal. Dan kata di dalam Tuhfatul Habib karangan Ibnu Imad kata yang kedua, kita sangat dituntut untuk sembahyang di belakang imam adalah sembahyang di belakang imam lebih khusyuk. Sebab apa? Sebab yang tadi itu yang kita sebutkan. Dia tak akan sibukkan diri dia tak akan terganggu dengan memandang jemaah yang ke depan. Selalunya maknanya bila disebutkan oleh di dalam kitab fiqh disebutkan macam tu, maknanya benda macam ni banyak berlaku. Kita terganggu solat kita sebab jemaah yang kat depan kita. Lebih-lebih lagi kalau jemaah kat depan kita tu dia berjarak sangat sampai 3-4 jengkal. Kita duk tengok ada kosong depan ni, sini kalau masuk ni boleh ni, tapi tak boleh, sekali belaga baru pula. Dia duk fikir macam tu. Jadi tak khusyuk sembahyang. Jadi sebab tu sembahyang dekat belakang imam itu lebih afdal. Dan wajhatil yamini afdal ni juga akan disebutkan oleh pengarang, oleh musannif, sembahyang di sebelah kanan imam itu lebih afdal, sebelah kanan imam. Sebab apa? Sebab kata ada dalam satu hadis, inna rahmata tanzilu 'alal imami thumma 'ala man 'ala yaminih thumma al-awwal fal awwal. Dan dalam hadis sebut rahmat itu turun ke atas imam terlebih dahulu. Rahmat turun kepada imam, kemudian di sebelah kanan imam. Kemudian rahmat itu turun kepada yang lebih awal dan lebih awal mengikut saf. Sunat yang ke-409, al-hirsu 'ala idraki taharrumil imam. Berusaha untuk mendapat takbiratul ihram selepas takbir imam. Jadi untuk nak menentukan seorang tu masbuk ataupun tidak masbuk, tengok dia sempat tak takbir sekali dengan imam. Takbir sekali dengan imam ni bukannya maksud dia serentak takbir dengan imam. Kalau macam tu tak terjadi solat jemaah. Kalau dia tuh juga sembahyang macam tu, hukumnya sembahyangnya tak sah. Jadi takbiratul ihram ni bukannya takbir serentak dengan imam. Maksud takbiratul ihram dengan imam adalah selepas imam takbiratul ihram tu kita ni, selepas imam selesai sampai imam sebut huruf ra dalam akbar, sampai akbar tu kita Allahu akbar. Maka bila jadinya macam tu, itulah maksudnya takbiratul ihram sekali dengan imam. Tapi kalau terlambat maka dia dikira sebagai masbuk. Jadi masbuk ni dia ada hukum yang asing. Kalau dia muafiq macam tadi tu, masbuk muafiq. Kalau muafiq macam tadi itu, dia takbiratul ihram selepas imam takbiratul ihram, dia ada hukum dia. Dia kena sempurnakan bacaan al-Fatihah. Kalau dia tak sempat sempurnakan bacaan al-Fatihah, maka diberikan keuzuran kepada dia. Tapi dia tak boleh rokok selagi mana dia tak sempurnakan bacaan al-Fatihah. Tapi kalau yang tu muafiq, kalau masbuk hukum dia lain. Angkat takbir, imam tu rokok, dia boleh tu rokok, maka dia tergugur kewajipan untuk membaca surah Al-Fatihah. Sebab tu ada hukum khusus dengan masbuk dan muafiq. Ada hukum khusus masbuk dan muafiq, yang tu kita kena ambil faham dengan elok. Dan memperolehi fadilat jemaah yang penuh adalah takbiratul ihram dengan imam. Takbiratul ihram dengan imam tu akan memperolehi ganjaran solat jemaah dengan penuh. Adapun kalau masbuk tu dengan keuzuran, dia terpaksa untuk lambat, maka kalau dengan masbuk dengan keuzuran ni, maka dia dimaafkan, dia akan dapat fadilat penuh juga. Yang tidak mendapat fadilat penuh ni kalau tidak ada sebarang keuzuran.
Tapi ada dalam sebahagian kitab, dalam sebahagian kitab sebut untuk nak mendapat fadilat jemaah ni khilaf lah. Ada yang mengatakan kena dapat takbiratul ihram dengan imam untuk nak dapat fadilat jemaah. Ada yang kata sekurang-kurangnya kena dapat 1 rakaat dengan imam. Ada yang kata sekurang-kurangnya kena dapat dia sempat untuk rakaat sekali dengan imam. Ada yang kata dapat 1 juzuk daripada solat, itu dah dikira dah mendapat fadilat jemaah. Mendapat fadilat jemaah yang penuh. Dapat 1 juzuk daripada solat, macam mana? Imam dah tahiyat akhir dah, kita baru nak masuk. Kita takbir, lepas tu kita duduk, imam tu bagi salam. Kita dapat tak? Kita dapat sikit. Kita dapat sikit 1 juzuk. Tu dah dikira mendapat fadilat jemaah dah. Dah dikira mendapat fadilat jemaah lah. Tapi kalau kita angkat takbir, tak ada nak duduk lagi, takbir kita tak selesai lagi, imam dah bagi salam, maka tak dapatlah fadilat jemaah. Maka kita ni saja, kita teruskan sembahyang sendirian. Tapi kalau kok mana pun yang sempat yang tak sempat ni, dia dikira pada keuzuran. Keuzuran solat jemaah banyak. Kalau seorang tu termasbuk, dia selalunya muafiq, tiba-tiba kali ni dia masbuk, ataupun selalunya dia akan hadir sembahyang jemaah tapi kali ni dia tak dapat hadir sebab apa? Sebab ada keuzuran. Sebab ada keuzuran, maka dimaafkan. Maka walaupun dia sembahyang sendirian pada waktu tu, dia tetap akan mendapat fadilat jemaah. Tu maksudnya. Keuzuran, uzur menunaikan solat jemaah ada banyak. Kita sebut sikit. Yang pertama hujan. Hujan termasuk dalam uzur solat jemaah. Solat jemaah dan solat Jumaat. Hujan bukannya hujan lebat, hujan yang boleh basah hujung kain pun dah boleh termasuk dalam keuzuran. Yang kedua, syiddatur rih bil lail. Angin kencang, angin kuat sangat pada waktu malam, dia termasuk dalam uzur. Yang ketiga, syiddatul ju' wal atash. Ini sebut dalam kitab Taqirat Sadidah. Syiddatul ju' wal atash bihadrati makulin aw mashrub. Lapar yang bersangatan ataupun dahaga yang bersangatan dalam keadaan ada makanan pada waktu itu, ada minuman pada waktu itu. Dalam masa yang sama juga nak sembahyang jemaah dah, tapi lapar sangat, dia makan. Dia dikira uzur tak? Dikira juga uzur. Dan lepas tu dia sembahyang sendirian, dia akan dapat fadilat jemaah. Sebab apa? Sebab ni kalau orang yang biasa hadir lah, yang biasa hadir ke sembahyang jemaah. Tapi kalau orang yang tak biasa hadir ke sembahyang jemaah, tiba-tiba hujan pun dia tak hadir ke sembahyang jemaah, dia sembahyang sendirian, dia kata dia dapat fadilat jemaah. Ada macam tu? Bukan macam tu. Yang ni kalau khusus orang yang selalu sembahyang berjemaah, tiba-tiba kali tu dia tak dapat hadir kerana ada keuzuran yang macam ni, maka dia akan dapat fadilat jemaah yang penuh sekalipun dia sembahyang sendirian. Dan juga syiddatul barad wal har, sejuk yang bersangatan ataupun panas yang bersangatan. Sejuk sangat, panas sangat, termasuk dalam uzur jemaah. Dan zalzalah, gempa bumi dah teranglah, memang terang-terang dah termasuk dalam uzur. Dan juga kasratus salj wal barad, salji banyak. Yang kalau khusus dekat negara yang ada salji. Dan tatwilul imam ziyadatan alal masyru', imam panjang sangat, termasuk juga dalam uzur jemaah. Selalu hadir di jemaah, tiba-tiba kali itu dia mau ubah imam ni baca panjang sangat, ataupun terkenal pada dia turah pada waktu ni. Contohnya waktu maghrib imam akan panjang. Memang imam akan panjangkan pada waktu maghrib, panjang memang panjang sungguh, termasuk dalam keuzuran. Dia tak hadir ke jemaah sebab imam macam panjang sangat, ya, dikira sebagai keuzuran. Dan juga sakit yang menyusahkan kepada dia untuk hadir. Juga termasuk dalam uzur jemaah, uzur solat jemaah. Baik, insya-Allah kita akan sebut lagi nanti. Kita sambung pada sunat yang ke, sebab ada banyak juga uzur-uzur jemaah yang disebutkan. Contohnya gemuk yang bersangatan sampai susah untuk nak berjalan apa semua, termasuk juga dalam uzur yang berjemaah. Ataupun ada tetamu sampai ke rumah, termasuk dalam uzur solat jemaah. Ada tetamu sampai ataupun nak hadir ke tempat jenazah, ataupun dia perlu jaga mak dia,
yang nazak ke, yang uzur ke, termasuk juga dalam uzur berjemaah. Sunat yang ke-410 ayat tiya ilal masjidi qabla al-azan. Sunat yang ke-410 disunatkan untuk hadir ke masjid sebelum azan. Fahuwa min babil musara'ati ila salati wal musabaqati ilaiha wa qad qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hadir awal ke masjid sebelum azan ni dalam bab apa? Dalam bab bersegera melakukan kebaikan, bersegera menunaikan solat dan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Seperti mana firman Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk sampai kepada maghfirah, keampunan Allah. Jadi disunatkan untuk sampai awal ke masjid sebelum azan. Ini bagi yang tidak ada sebarang pekerjaan, yang tidak ada sebarang keuzuran. Sekalipun kalau dia ada pekerjaan sekalipun. Kalau dia ada pekerjaan sekalipun dan dia ada inisiatif, dia boleh buat juga. Dia boleh cari masa untuk nak hadir awal ke masjid, maka ini amalan yang terpuji. Dan hadir ke masjid ini perlu dengan adab-adab yang cukup tinggi. Dan ini ditekankan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Ada kisah yang Imam Abdul Wahab Asy'arani sebutkan, katanya gurunya Sidi Ali Khawas datang ke masjid hanya selepas iqamat baru datang ke masjid. Jadi ini wali Allah Ta'ala. Jadi pun orang ramai tanya sebab apa selepas iqamat baru datang ke masjid, tak beramalkah dengan sunat sampai ke masjid sebelum azan? Kata Sidi Ali Khawas, kata Imam Ali Khawas, kata Imam Al-Khawas, mithluna la yasluh li italatil julus fi hadratillah fanakhafu an na'tiya linarbah fanakhsar. Kata Imam Sidi Ali Khawas, orang yang macam kami ni, orang yang macam ni lah, macam Sidi Ali Khawas kata kepada dia, orang macam kami ni tak layak untuk memanjangkan duduk di dalam masjid di hadapan Allah. Fanakhafu an na'tiya linarbah fanakhsar. Kami takut kami sampai lagi untuk nak untung, nak dapat pahala, tengok-tengok rugi pula. Sebab apa Sidi Ali Khawas kata macam ni? Sebab syarat duduk dekat masjid disebut oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani, antakuna harakatuhu wa sakanatuhu wa khawatiruhu kulluha mahmudah, fa in lam takun kadzalik fa minal adabi takhfiful julus li'annahu ma dama fil masjid fa huwa jalisun baina yadayillahi ta'ala sya'ura am lam yash'ur. Kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, syarat duduk lama kat masjid adalah segala pergerakannya dan sukunnya, segala apa lintasan yang ada dekat dalam hatinya mestilah dalam perkara-perkara yang terpuji. Soalnya jangan buat benda lain dekat dalam masjid. Jangan fikir benda yang lain dalam masjid. Lebih-lebih lagi kalau fikir pasal benda dunia. Fikir berkenaan dengan nafsu syahwat ataupun bersembang dalam masjid pada benda-benda keduniaan, benda yang tak berkaitan, bukannya dalam bab menuntut ilmu, bukan bersembang dalam masjid. Jadi adabnya tak terjaga dalam masjid. Orang yang macam ni maka lebih baik untuk dia pendekkan duduk dekat dalam masjid. Kata ni pada maqamnya Imam Abdul Wahab Asy'arani. Tapi kalau zaman kalau kita rasa macam kita ni memang perangai teruk, hati kita teruk, memang banyak khawatir syaitan yang tak elok ada dekat dalam hati, dan kita duduk dekat masjid tu dengan usaha untuk nak bersihkan benda tu, maka dia dibolehkan. Maka apa yang dilarang oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani bukannya haram secara mutlak. Ni bagi orang yang khususnya dia memang tak ada adab dan dia memang payah nak ubah adab dia tu. Tak ada adab dekat masjid, bukannya tak ada adab pada perilaku saja, tapi pada lintasan dalam hati pun kena jaga juga. Sebab apa? Sebab dia duduk kat dalam masjid seolah-olah dia duduk di hadapan Allah. Duduk di hadapan Allah dengan keadaan Allah tak bertempat. Maksudnya walaupun dia merasa ataupun dia tidak merasa, dia duduk hampir dengan Allah pada waktu itu. Jadi bila dia tidak ada adab, maka dia akan rugi. Dia rugi lebih daripada dia untung. Dia sampai ke masjid nak solat jemaah, nak iktikaf, tengok-tengok dalam hati dia tak khusyuk. Dalam hati dia ada banyak perkara dunia, duk fikir pasal nafsu syahwat. Lepas tu duk bersembang pula dengan orang yang dengan benda-benda yang tak sepatutnya sampai mengganggu jemaah yang lain.
Dia nak untung asalnya, tiba-tiba rugi. Jadi untuk nak panjangkan duduk dalam masjid, kena meraihkan adab yang disebut oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Waqih' Anwar Al-Qudsiyah. Sunat yang ke-411, ayyujaddidal wudu'a li kulli solatin. Disunatkan untuk memperbaharui wuduk setiap kali solat. Setiap kali solat, maksudnya setiap kali solat, kalau sembahyang tarawih 22 rakaat, dan selepas 2 rakaat kena ambil wuduk. Ini termasuk dalam sunat. Boleh dia buat macam tu kalau dia tidak terganggu dengan amalan dia sendiri. Ada orang dia boleh terganggu dengan amalan dia sendiri. Contoh kita kata buat amalan ni, contohnya tahlil 1000 sekali sehari akan meningkatkan maqamnya daripada kedudukan nafsu amarah bisu kepada nafsu lawamah. Kita bagi amalan tahlil 1000 sekali sehari, selawat 1000 kali sehari. Dia terganggu sendiri dengan amalan dia. Sebab apa? Sebab dia nak mengejar jumlah, daripada nak sampai kepada mengejar jumlah tu, dia dah hilang dah fadilat kepada amalan tu. Sebab orang suruh buat, maka dia buat lah. Dia tidak ada perasaan nak buat daripada dia sendiri tu, tak ada. Dia buat sebab orang suruh, dan dia nak dapatkan jumlah. Sampai 1000 selesai. Jadi orang macam ni, orang yang terganggu dengan amalan dia sendiri. Jadi memperbaharui wuduk dalam setiap solat, memang disunatkan untuk memperbaharui wuduk setiap kali solat. Maksudnya kalau sembahyang tarawih 22 rakaat, lepas salam 2 kali ambil wuduk, lepas salam 2 kali ambil wuduk. Boleh buat macam tu? Ya, boleh buat macam tu. Dapat pahala sunat. Ataupun setiap kali berdiri nak sembahyang, dia akan ambil wuduk, walaupun wuduk dia masih ada. Contohnya duduk sembahyang zuhur. Duduk sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur tu dia baca Quran sat, lepas tu dia duduk lama sat, lepas tu dia pergi makan lah, dia pergi buat macam-macam lah. Dia teringat dia sembahyang ba'diyah, tak sembahyang lagi ba'diyah. Dia pun nak sembahyang ba'diyah. Tapi bila waktu sembahyang ba'diyah dia dengan sembahyang fardu dia tadi tu dah terpisah sangat panjang, wuduk dia masih ada. Dia perbaharui wuduk pada waktu tu. Jadi maksud memperbaharui wuduk ni, setiap kali dia bangun, setiap kali dia nak bangun nak solat, setiap kali tu dia ambil wuduk. Contohnya kalau dia sembahyang tarawih 20 rakaat, ambil wuduk, sembahyang sampai 10 rakaat, dahaga keluar sat nak minum air. Nak minum air tu, nak masuk semula sembahyang, ambil wuduk semula, memperbaharui wuduk. Disunatkan untuk buat macam tu. Sunat yang ke-4 atau 12, ayusalliya ar-ratibata al-qabliyah. Disunatkan untuk sembahyang ratibah qabliyah, sembahyang sunat rawatib. Ni yang disebutkan oleh musannif dalam sunat yang ke-392. Dah disebutkan dah sebelum ni. Dalam sunat yang ke-392, musannif sebut al-muhafazatu ala rawatib, jaga solat sunat rawatib. Itu secara umum. Secara umumnya pengarang Imam Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah sebut dalam sunat yang ke-392, jaga solat sunat rawatib, yang muakkad dan yang ghair muakkad, qabliyah dan ba'diyah. Dan dalam sunat yang ke-412, musannif ulang sekali lagi, khusus sebut qabliyah sahaja. Maksudnya memang ditekankan untuk solat sunat qabliyah. Tapi secara umumnya sunat ni termasuk dalam sunat yang sebelumnya, tapi diulang oleh musannif sebab apa? Sebab musannif memang bagi perhatian sungguh untuk solat sunat qabliyah. Selepas masuk waktu. Dan solat sunat qabliyah boleh diqada kalau dia tak sempat tu nak laksanakan sebelum masuk waktu, sebelum solat fardu tu, maka dia terpaksa qada. Dia boleh qada selepas tu. Sebelum ni ada soalan yang saya jawab. Ada soalan yang tanya berkenaan dengan boleh tak dia nak gabung antara solat sunat niat sunat qabliyah dan sunat ba'diyah dalam qada tu. Sebab kita sebut sebelum ni, antara niat yang boleh digabung, niat solat sunat witir, solat sunat tarawih, dan solat sunat dan qada solat sunat rawatib yang sebelumnya. Maksudnya dia sembahyang tarawih 2 rakaat. Dengan 2 rakaat tu dia niatkan untuk sembahyang tarawih. 2 rakaat tu juga dia niat untuk qada solat sunat rawatib yang sebelumnya. Boleh tak buat macam tu? Dibolehkan untuk buat macam tu. Lepas tu soalan tu tanya, boleh tak kalau dia buat macam tu juga, tapi dia gabung antara niat qada antara niat ba'diyah pada waktu tu dan solat sunat qabliyah.
Maksudnya macam mana? Tadi kita tak sempat, kita tak ada sembahyang qabliyah, sembahyang zuhur ni. Sembahyang zuhur ada qabliyah dan ba'diyah. Subuh tak ada. Subuh dia ada solat sunat subuh, sebelum subuh. Jadi tadi kita tak sempat solat sembahyang zuhur, kita tak sempat buat solat sunat qabliyah. Sebab apa? Sebab imam dah takbir dah. Kita pun takbir takbir untuk nak dapat jemaah sekali dengan imam. Waktu tu dah tak disunatkan untuk sembahyang sunat. Untuk sembahyang sunat pada waktu tu. Waktu tu lebih elok sembahyang jemaah dengan imam. Jadi selepas sembahyang tu kita nak sembahyang apa? Selepas sembahyang zuhur kita nak sembahyang ba'diyah. Tapi ba'diyah tadi buat qabliyah kita tak sembahyang lagi. Kita boleh bangun sembahyang qada qabliyah 2 rakaat. Lepas tu bagi salam, lepas tu bangun lagi sembahyang 2 rakaat, sembahyang ba'diyah pada waktu tu. Ataupun dia sembahyang ba'diyah dulu. Sembahyang ba'diyah yang bukan qada lah, sembahyang ba'diyah dulu pada waktu tu. Selepas tu dia bangun lagi 2 rakaat, solat sunat qabliyah pula. Qada yang tadi, yang dia tak buat tadi. Baik, boleh tak dia gabung antara dua niat dengan dalam satu takbir? Rasanya minggu lepas saya jawab tak boleh. Jawapannya boleh menurut Imam Ramli. Boleh gabung niat qada kedua-dua tu dalam satu takbir, tapi dengan kena 4 rakaat. Kena 4 rakaat. Maksudnya dia angkat takbiratul ihram tu, dia niat solat sunat qabliyah qada yang sebelumnya, dan dia niat juga solat sunat ba'diyah. Sembahyang 4 rakaat satu salam. 4 rakaat satu salam. Maka dia tak perlu dah 2 rakaat bagi salam, lepas tu angkat takbir semula, lepas tu bagi salam. Tak perlu dah. Boleh dia gabungkan di dalam satu niat, tapi kena sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat sama ada dengan satu tahiyat ataupun 2 tahiyat. Boleh, tak ada masalah. Satu tahiyat lah sekali. Kalau 2 tahiyat, lepas rakaat kedua tahiyat, lepas tu tahiyat akhir. Jadi dengan satu takbir, satu salam dibolehkan menurut pandangan Imam Ar-Ramli. Sunat yang ke-413, intizarus salah. Sunat yang ke-413 disunatkan untuk menunggu solat. Dan disebut oleh Dr. Luqman di dalam Bidayatul Minnah, wa huwa an yajlisa fil masjid bi zamanin qabla dukhuli waqtiha aw ba'daha ila an yadkhula waqtal akhir kama bainal maghrib wal isya. Disunatkan untuk menunggu solat macam mana? Wa huwa ay yajlisa fil masjid, duduk dalam masjid bi zamanin qabla dukhuli waqtiha, duduk dalam masjid sekejap sebelum masuk waktu. Bi zamanin dengan satu tempoh, sama ada tempoh yang lama ataupun tempoh yang sekejap. Tempoh yang sekejap pun 1 minit duduk dalam masjid sebelum masuk waktu tu dah dikira mendapat pahala menunggu solat. Atau ba'daha, ataupun selepas masuk waktu solat tapi solat tak didirikan lagi. Jadi bukannya waktu dah qomat dah barulah dia nak bersegera masuk dalam masjid. Yang afdal adalah walaupun tak qomat lagi waktu tu, daripada dah azan dah, masuk waktu dah, sunat kepada dia untuk masuk dalam masjid untuk menunggu solat. Menunggu solat di dalam masjid pada waktu tu. Jadi dia akan dapat banyak kelebihan dengan sembahyang jemaah dekat masjid ini. Jemaah dah kelebihan besar dah. Lepas tu boleh sembahyang qabliyah dekat masjid. Dan boleh niat iktikaf, dan boleh niat iktikaf dan boleh dapat pahala menunggu solat. Tapi kena raikan adab-adab yang disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Syarani. Nak raikan adab tu macam mana? Imam Abdul Wahab Syarani kena jaga habis lintasan hati. Jenuhlah nak jaga lintasan hati. Payah. Jadi ni perlukan masa yang panjang. Memang tadbiyah ni dia macam tu. Perjalanan hidup kita ni macam tu. Dia bukannya hadir kuliah sekali, khatam satu kitab, tu dah jadi alim dah, tu dah masuk sembahyang, tu jadi khusyuk dah. Bukan macam tu. Dia perlukan masa bersamaan. Boleh jadi seorang tu mengaji sampai 10 tahun, duduk bersuduk sampai 10 tahun kerana nak mencari khusyuk saja. Lepas 10 tahun baru dapat. Boleh jadi lepas 20 tahun baru dapat. Boleh jadi solat terakhir dia sebelum mati, waktu tu baru dia dapat. Boleh jadi. Tapi yang sebelum ni dia berusaha. Yang tu dah dikira sebagai pahala yang cukup besar. Melainkan kalau ada yang diberikan kelebihan oleh Allah pada awal-awalnya, mengaji hanya sedikit, bersuluk dalam tempoh yang sekejap tu diberikan kelebihan oleh Allah, dapat khusyuk dalam solat, dapat khusyuk dalam ibadat. Ini anugerah yang Allah bagi, dan mudah-mudahan tak dipalingkan. Kena bersyukur kepada Allah bila dapat macam tu, dan minta juga supaya Allah tak palingkan. Doa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Doa yang macam tu ataupun doa yang diajarkan oleh
yang selalu dibacakan di zawiyah, yang diajarkan oleh tuan guru kita, Allahumma rzuqna al-istiqamata wal ikhlas. Allah berrezekilah, ya Allah rezekikanlah kepada kami dengan istiqamah dan ikhlas. Jadi istiqamah ni sepanjang masa, supaya kita tak dipalingkan. Boleh jadi kita dipalingkan, kita diberikan anugerah dengan khusyuk dalam ibadat, kemudahan untuk faham ilmu. Boleh jadi bila kita tak bersyukur pada satu masa nanti, Allah palingkan, terus jadi tak khusyuk, terus ilmu pun mengaji tak ada berkat pada ilmu. Jadi kita minta-minta, kita tak termasuk dalam golongan yang tu. Mana pun yang kita dapat, kita berusaha, kita dapat khusyuk, susah nak dapat ke, selepas usaha yang lama ke, ataupun Allah bagi segera ke, kita minta supaya satu benda saja, Allah tak palingkan kita. Kita beramal lama pun, bersuluk lama pun, kita minta supaya Allah tak palingkan kita. Nanti takut nanti kita bila kita beramal, kita bersuluk dengan lama, tiba-tiba Allah palingkan, tinggal amal yang kita buat. Maka ni memang fitnah yang azab, yang teruk kalau seorang tu dapat benda-benda macam tu. Jadi minta doa kepada Allah sepanjang masa, insya-Allah. Sunat yang keempat atau 14 kita akan sambung pada minggu depan, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mohon maaf, ada satu soalan yang ditanya dekat melalui online minggu lepas. Dia tanya, ni dalam bab doa kunut lah. Assalamualaikum, jika imam lupa baca doa kunut dan terus sujud, boleh ke dia berdiri semula? Imam lupa baca doa kunut, terus sujud, boleh tak dia berdiri semula? Boleh tak dia, imam tu boleh berdiri semula? Tak, imam tak boleh berdiri semula. Makmum jangan tegur imam kalau imam lupa baca doa kunut. Jangan tegur imam, terus sujud sekali dengan imam. Kalau makmum tegur, imam bangun juga pada waktu tu, batal sembahyang imam. Batal sembahyang imam. Tapi kalau imam bangun dalam keadaan lupa, imam bangun, dia tak boleh bangun ni, dia kena buat apa? Kena sujud balik. Tak boleh dah baca doa kunut. Baca doa kunut dia dah selesai dah waktu tu, bila dia dah sujud dengan segera dah selesai dah. Dia tak boleh batal balik dah. Jadi imam tak boleh berdiri semula dan makmum jangan tegur. Kalau makmum tegur, batal sekali dengan sembahyang makmum sekali batal. Sebab apa? Sebab bila imam bangun baca doa kunut, sembahyang imam dah batal dah waktu tu. Tak boleh nak berimamkan orang yang batal sembahyang dah, maka sembahyang makmum sekali batal. Adakah ini dikira tambah rukun? Tak, dia bukan tambah rukun. Dia masuk ke dalam perbuatan sunat selepas masuk ke dalam rukun. Jadi doa kunut sunat, sujud rukun. Bila dia masuk dalam rukun, dia tak boleh patah balik dah untuk buat benda sunat. Dia suruh sujud, nak bangun baca doa kunut, tak boleh. Sebab kunut sunat. Tapi kalau benda rukun dia tak buat, itu dia kena patah balik. Dia suruh sujud, terlupa nak ni, daripada rokok terus sujud, tak i'tidal dah, kena patah balik i'tidal. Sama juga dengan tahiyat awal. Terlupa tahiyat awal, dah berdiri dah lengkap dah, terlupa tahiyat awal, tak boleh duduk, kena teruskan sembahyang. Itu melainkan kalau dia tak sempat nak bangun sempurna lagi, tak sempat nak bangun sempurna lagi, tiba-tiba teringat, tak tahiyat, lepas tu dia duduk. Boleh tak? Boleh. Tapi kena sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Bagaimana dengan makmum dengan diberi dua senario? Makmum tidak ikut imam berdiri dan baca doa kunut. Makmum tak ikut imam, imam sujud, makmum diri baca doa kunut. Boleh, tapi dia kena baca doa kunut dengan ringkas, dengan kadar agak-agak dia tak berbeza, dia agak-agak dengan imam tak bangun daripada sujud yang kedua. Kan dia baca doa kunut, imam sujud, lepas tu imam bangun duduk di antara dua sujud, lepas tu imam sujud. Kalau imam bangun duduk tahiyat tu, bangun selepas sujud kedua, waktu tu dia tak turun lagi, batal sembahyang. Jadi kalau dia sempat, maka bolehlah. B, makmum yang ikut imam ikut sujud bersama imam, ya. Memang sepatutnya ikut sujud bersama imam. Dan disunatkan kepada makmum untuk sujud sahwi sekalipun imam tak sujud sahwi. Imam terlupa baca doa kunut, imam tu sujud, memang wajib makmum kena tu sujud. Wajib tu sujud. Kalau dia nak baca doa kunut, dia kena baca dengan kadar yang pendek. Kalau dia terus sujud, sunat pada dia untuk sujud sahwi sekalipun imam tak sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi selepas bagi salam, imam sebelum lepas bagi tahiyat tu imam bagi salam, tak sujud sahwi, dia sunat juga sujud sahwi bagi makmum tu. Wallahu taala a'lam wa a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.